Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kita akan sambung hadis yang telah kita pelajari sebentar tadi, yang kita last kali berkenaan dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kita akan menyambungnya kepada hadis yang seterusnya insya-Allah Subhanahu wa taala, iaitu hadis yang ke 132. Hadis yang ke 132. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bi isnadina al-muttasil an masyayikhina jazahumullahu anna khairal jaza ila sayyidina al-imam Ibn Abi Jamrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizati wa qurra'i mukhtasarihi wa musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Yaqulu al-imam Ibn Abi Jamrah عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم. Yang bermaksud daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada junjungan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ia bersabda, ta'un itu syahid bagi tiap-tiap orang Islam. Siapa yang ada buku betul kan? Bukan tiap-tap tu, tiap-tiap. Tertinggal satu huruf. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, ta'un itu syahid bagi tiap-tiap orang Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahawa ada di kalangan umat Islam meninggal dunia bukan dalam peperangan, tetapi direzekikan dengan pahala mati sebagai seorang syuhada. Antara yang disebut dalam hadis ini adalah orang yang meninggal dunia kerana terkena penyakit ta'un. Okey, apakah maksud penyakit ta'un? Bila sebut penyakit ta'un, yang kita faham ta'un yang penyakit tu lah. Tetapi kata guru saya Fadilatul Syaikh Yusri bin Rushdi, kalimah ta'un di sisi masyarakat Arab satu ketika dahulu adalah merujuk kepada mana-mana penyakit yang telah tersebar luas yang menyebabkan kematian yang ramai. Jadi walaupun dia bukan penyakit ta'un yang kita faham pada hari ini, sebarang penyakit yang tersebar luas menyebabkan orang berjangkit dan membawa kepada kematian, orang-orang tersebut akan meninggal dunia dalam keadaan mendapat pahala sebagai syuhada. Di sini kita dapat lihat betapa rahmat Allah itu luas, dan Allah betapa menyayangi hamba-hambanya di kalangan umat Islam, hatta yang meninggal kena penyakit merebak, meninggal dunia kerana penyakit tersebut, maka orang tersebut juga mendapat pahala mati sebagai syuhada. Kadang-kadang kita kena penyakit denggi berdarah, kadang-kadang berlaku malaria, kadang-kadang penyakit AIDS yang tersebar luas bagi orang yang mendapat suntikan ataupun benda yang tak sepatutnya menyebabkan dia kena penyakit AIDS. Maka itu juga termasuk dalam maksud penyakit ta'un di dalam istilah masyarakat Arab peringkat awal yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, hendaklah orang yang terkena sebarang penyakit, dia berusaha ubat tapi dia tak berjaya juga, dalam keadaan dia menerima penyakit tersebut, hendaklah dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah merezekikan, kalau dia ditakdirkan meninggal dunia, dia direzekikan untuk mati sebagai seorang syuhada. Dan banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar hadis ini saja yang menceritakan tentang orang Islam yang meninggal dunia dalam keadaan mendapat pahala sebagai mati syahid. Antara yang biasa kita dengar sebagai contoh, wanita yang mengandung kemudian meninggal dunia, sama ada meninggal dan keadaan kandungan masih ada ataupun lepas-lepas kandungan berjaya diselamatkan, si ibu pula meninggal dunia, maka si ibu tadi adalah
dianggap sebagai seorang wanita yang mendapat pahala mati syahid. Mari korang Melayu, jadi kan jadi putih anak lah tu. Padahal sebenarnya itu adalah satu kegembiraan besar bagi wanita yang meninggal dunia kerana melahirkan anak, dia akan mati sebagai syuhada. Antaranya lagi Nabi sebut al-mabtun, orang yang sakit perut. Mungkin kita faham sakit perut semata-mata, tapi guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi menghuraikan maksud penyakit al-mabtun ini bukan sekadar orang yang sakit perut, tetapi sebarang penyakit yang bersifat organ dalaman. Sakit contoh barah otak, ada barah hati, barah paru-paru, barah apa saja barah, ataupun dia penyakit, katakan dia ada darah tinggi, ataupun dia ada jantung berlubang menyebabkan dia meninggal dunia, dan dia redha dengan ketentuan yang telah Allah berikan, bersangka baik dengan Allah, maka dia meninggal sebagai seorang syuhada. Wah, ramainya orang mati syahid. Ya, memang kata guru saya, Allah Ta'ala menjadikan umat Nabi Muhammad ni ramai yang mendapat pahala mati syahid. Cuma kita kadang tak sedar. Nak menceritakan ini kemuliaan Allah menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka ini tergolong di kalangan syuhada di akhirat nanti. Wa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Bukan ayat tu Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan begitulah kami telah menjadikan kamu semua, kata Allah, ummatan wasata, umat pertengahan, tak melampau-lampau, tidak berlebih kurang. Sebaliknya pertengahan, tidak terlalu melampau-lampau dan tidak boleh menjadi seorang yang terlalu bermudah-mudah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi ke atas manusia di akhirat nanti, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kemudian ar-rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi membenarkan apa yang telah kamu nyatakan. Maka kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, orang yang menjadi saksi dalam masalah syuhada, syahidun syuhada, menjadi saksi. Maka oleh kerana dia nak jadi saksi, Allah juga menjadikan banyak umat Islam mati dalam keadaan mendapat penyaksian daripada para malaikat Allah, iaitu dimatikan sebagai syuhada. Ada yang meninggal sebagai syuhada kerana dia meninggal dalam peperangan. Ini namanya syuhada, syahidud dunya wal akhirah. Syahid dunia, syahid akhirat. Di sisi kacamata akhirat dia mati syahid, di sisi kacamata dunia pun dia mati syahid. Maknanya jenazahnya tidak dikebumikan. Kalau tak dikebumikan macam mana ya? Jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, bahkan juga tidak disalatkan, dikebumikan kerana kemuliaan mereka. Seakan-akan sampai tak payahlah orang nak doa-doa dia dah selesai dah. Allah dah ampun dah. Biar dia meninggal dengan darah-darah dia, dengan pakaian, supaya jadi saksi di akhirat. Dia mati kerana nak pertahankan agama Allah. Ini besar sekali. Syahid dunia dan juga syahid akhirat. Ada orang yang dia pada kacamata dunia dia tidak dianggap sebagai syuhada. Maksud dia mayat dia dikebumikan, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Contohnya orang yang kena penyakit yang berjangkit ni, ataupun istilah bahasa Arabnya ta'un. Contohnya orang yang meninggal, perempuan meninggal masa melahirkan anak, dia jenazah dia macam jenazah orang biasa. Di sisi kacamata dunia dia bukan syahid, tapi di sisi kacamata akhirat dia adalah syuhada. Ada juga syuhada yang namanya syuhada ud-dunya, syahidud dunya lal akhirah. Dia syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat, iaitu orang yang terlibat dalam peperangan fi sabilillah, tetapi dia berperang bukan kerana Allah. Dia perang nak cari dunia, dia perang supaya dia jadi dibangga, supaya namanya akan ditatah sebagai seorang syuhada. Dia bukan nak mati kerana Allah, dia nak glamour. Maka orang ini, oleh kerana kita tak tahu dalam hati dia apa, kita kata dia syahid, sebab secara zahirnya dia berperang fi sabilillah. Namun kerana dia tidak niat kerana Allah, dia berjuang bukan kerana Allah, kerana bangsa dia, kerana dia geram, kerana dia marah, maka orang ini tidak dianggap syuhada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis yang kita dengar, hadis ke-132 ini menceritakan syuhada akhirat. Walaupun tidak dianggap syuhada dari segi hukum dunia. Kita mandikan juga jenazah dia. Orang yang mati dibunuh kerana dia nak pertahankan harta dia. Orang masuk rumah dia mencuri, dia pertahan, akhirnya dia kena bunuh, dia syahid, kata Nabi. Man qutila duna malihi fahuwa syahid.
Siapa yang dibunuh kerana pertahankan harta dia, dia mati syahid. Dia berjuang bersungguh-sungguh dalam Islam, akhirnya dia ditangkap oleh pemerintah, dia bunuh secara zalim, dia mati syahid. Man qutila duna dinihi fahuwa syahid, kata Rasulullah. Siapa yang dibunuh kerana nak pertahankan agamanya, dia mati syahid. Maknanya ramai orang yang mati syahid di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang Nabi juga sebut orang mati syahid, orang yang meninggal kerana dihempap. Mahdum, orang yang dihempap. Tiba-tiba tengah ni rumah runtuh, meninggal dengan sebab tanah runtuh atau rumah runtuh, hempap dia. Maka ketika itu dia juga dianggap sebagai mati syahid. Subhanallah, ini nak cerita rahmat Allah. Dia pun tak tahu nak mati, tiba hempap. Bukan dia sendiri yang pastikan rumah saya ni akan jatuh sebab saya nak mati syahid ni. Dah, Allah yang pilih dia mati syahid. Kita nampak ngeri, pecah kepala dan sebagainya, tapi dia sedang gembira kerana mendapat pahala syahid. Sebab apa? Dia bukan usaha pun, tapi Allah pilih dia kerana dia insan istimewa. Jadi nak ceritanya umat Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala jadikan ramai di kalangan syuhada. Bahkan kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, beliau memahami masuk hempap tu bukan semata-mata mesti benda daripada atas hempap kita. Kalau benda berat hentam kita, menyebabkan kita meninggal dunia, itu juga ada unsur hempapan. Jadi kata beliau, orang yang meninggal aksiden dalam jalan raya, ini juga termasuk di kalangan orang yang mati syahid. Kerana dia ada unsur hempap juga tu. Kerana hempap ni benda berat kena kita. Orang yang meninggal dunia dalam aksiden, benda berat hentam dia, maka ada unsur hempap. Cuma kalau hempap, dia pada atas ke bawah, yang ni daripada depan ke depan. Jadi kata guru saya, beliau memahami kalimah orang yang kena hempap ini turut boleh dipraktikkan, difahami kepada orang yang meninggal di dalam kemalangan jalan raya. Jadi subhanallah, berluas orang yang meninggal sebagai syuhada. Orang yang meninggal pergi belajar, lepas tu meninggal, tuan-tuan datang ke masjid, dalam perjalanan tiba meninggal dunia, mati syahid. Orang yang pergi berjalan keluar, nak pergi jalan-jalan lah, pergi jalan, pergi ke tempat orang merantau, pergi belayar ke sana ke sini, pergi melancong. Takdir Allah Ta'ala boleh sampai di Jepun contoh, pergi melancong, tengok orang Jepun, meninggal di sana, meninggal di tempat bukan tempat asal kita, mati dalam keadaan jadi orang gharib, mati syahid. Subhanallah, dahsyatnya. Memang begitulah Allah Ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ramai di kalangan umat Nabi Muhammad pada hakikatnya mati sebagai syuhada, supaya mereka boleh menjadi syuhada kepada manusia di akhirat nanti, menjadi saksi kepada manusia bahawa mereka telah membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggal dalam keadaan dia sebagai contoh mati lemas juga mati syahid. Baik, ramai umat Islam yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Jadi kalau kita fikir-fikir, orang Islam meninggal sebab tu lah, sakit, kena barah, aksiden, kena hempap, kena bunuh sebab nak pertahankan harta dia, ataupun mungkin seorang wanita dia nak pertahankan kehormatan dia, akhirnya dia kena bunuh. Ini semualah di kalangan syuhada. Subhanallah, maknanya seakan-akan umat Islam nanti semuanya adalah syuhada di sisi Allah. Bahkan saya pernah jumpa semalam dalam hadis yang didatangkan dalam kitab Umdatul Qari, pengarang mendatangkan sepotong hadis. Nabi bersabda, orang Islam mati semacam mana pun semua mati syahid. Oh, lagi dahsyat tuan-tuan. Nak ceritanya, besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga mati sebagai syuhada. Wafatnya Nabi kerana termakan racun. Kenapa Nabi diracun? Kerana Nabi nak pertahankan syariat. Kerana Nabi nak memperkenalkan Islam. Akhirnya kaki kambing yang dihadiahkan kepada Nabi telah dibubuh racun. Akhirnya Nabi syahid dengan sebab racun tersebut. Ini kan Nabi sakit lepas dalam peperangan Khaybar. Sebab apa? Sebab Nabi makan racun tersebut. Jadi Allah Ta'ala muliakan Rasulullah bukan sekadar wafat sebagai seorang Nabi, supaya baginda juga wafat sebagai ketua bagi para syuhada di akhirat nanti. Subhanallah. Ini nak ceritanya besarnya rahmat Allah kepada kita. Cuma itulah, kita kena nilai dengan cermin mata akhirat. Kalau tengok cermin mata dunia, Allah kesiannya mati kena penyakit tu. Tapi kalau lihat dari segi kacamata akhirat, subhanallah, besar betul rahmat yang Allah telah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang tu mati sakit lama sebab Allah nak ampunkan dosa dia.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam masa yang sama bila kita baca hadis seperti ini, ingatlah kita kepada kematian, dan kematian itu datang tidak mengenai usia. Dan entah saya balik-balik lagi qalu terus. Jadi moga-moga saya balik dalam keadaan balik nak pergi ngajar, balik dari segi ilmu, moga-moga dapat juga mati sebagai syuhada. Allahumma rzuqna syahadah makbulah indaka ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan para syuhada yang diterima di sisimu ya Allah ya arhamar rahimin. Dalam kita azkar tuan-tuan, ada seorang sahabat doa. Saya terlupa doanya, tapi doa minta kebahagiaan lah. Akhirnya Nabi kata, kamu ke yang berdoa tadi? Kata beliau, ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu akan luka parahlah kudamu dan akan matilah kamu dalam peperangan. Kalau kita tuan-tuan, alamak, asal gitulah mati. Mesti kita kata, ya Rasulullah, boleh tukar saya Rasulullah. Ngeri sangatlah. Tapi sahabat tadi gembira kerana doanya dimakbulkan oleh Allah supaya dia akan mati sebagai syuhada. Ingat ceritanya tuan-tuan, jiwa para sahabat besar. Mereka tidak melihat mati itu sekadar mati, tapi mereka melihat mati itu kerana ia gerbang kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jiwa orang Islam tak boleh takut dengan kematian. Dan orang yang nak meninggal dunia, kalau dia di syurga dia akan gembira. Walaupun kita semua pakai takut mati belaka ni. Saya pun takut juga. Bagi kita tak tahu. Tapi di sebelum kita nak meninggal, nanti Allah akan pamerkan kepada kita, ini tempat kamu di syurga. Mau tak meloncat masa tu? Itu yang mayat tu nak mati cepat tu. Sebab dia seronok nak pergi tempat yang dia sudah diperlihatkan. Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan dia ni ahli neraka, Allah tunjukkan neraka kepada dia saat-saat roh nak keluar. Tu yang dia tak nak sangat nak mati tu. Sebab dia dah takut, naya dah aku nanti lepas ni. Tapi orang mukmin, dia tunjukkan tawaran tu tuan-tuan, meloncat dia. Kadang-kadang bila saya naik terengkor di Mesir naik kereta api tuan-tuan. Bila tengok kita naik kereta api dari satu stesen ke satu stesen, kadang-kadang saya termenung. Setiap seseorang tu tak sabar-sabar nak menunggu stesen dia nak sampai. Akhirnya saya terfikir, seakan-akan stesen kereta api itu seumpama hidup seorang manusia. Ramai-ramai ni, ada orang mati awal, ada orang mati lambat sikit, ada orang mati last sekali. Tapi setiap seorang tak sabar-sabar bila dia sampai. Kerana dia gembira sampai ke tempat yang dia tuju. Moga-moga kita juga gembira menunggu-nunggu bila akhirnya Allah nak tunjukkan kepada kita tempat kita di syurga nanti. Allahumma amin. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-133. Wa anhu bihi qala anil Bara'i radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumal ahzab yanqulu turaba wa qad wara turabu bayada batnihi wa huwa yaqul laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fanzilis sakinata alaina wasabbitil aqdama illa qaina innal ula qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Yang bermaksud daripada Al-Bara. Tuan-tuan betulkan tu dalam buku kita Al-Barra. Yang betulnya bukan Al-Barra tetapi Al-Bara. Tak ada dua huruf ra, satu je, Al-Bara. Jadi dalam kitab kita tertambah huruf R2 Yang betulnya Sayyiduna Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau dan ayah beliau adalah dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, aku melihat junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Al-Ahzab, iaitu peperangan Khandaq, peperangan yang mana berlaku kesepakatan kumpulan-kumpulan jahat yang terdiri daripada masyarakat musyrikin Mekah gabung dengan musyrik tempat lain, gabung dengan pembelotan Yahudi Madinah. Tujuan tak lain tak bukan untuk menghancurkan bumi Islam, bumi Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi mencadangkan agar digali satu parit yang panjang dan satu parit yang lebar, sehingga kalau kuda nak lompat pun tak lepas. Dibuat dalam keadaan masa, kata guru saya, sekitar dalam 2 minggu dengan menggunakan alat-alatan yang sangat terbatas. Panjangnya pula saya tak teringat. Panjang dia berkilometer tuan sebab dia nak sekat orang daripada Makkah datang, tak boleh nak masuk ke Madinah. Mereka kena buat satu parit yang panjang dalam tempoh 2 minggu. Dalam keadaan masa tu musim sangat sejuk, makanan pula sangat tak cukup. Dalam hadis Sahih Bukhari dinyatakan para sahabat tak ada makanan langsung.
Yang ada pun kadang-kadang keju yang dah bau busuk, itu pun mereka terpaksa makan. Sebab kalau tidak, tak ada tenaga nak gali parit. Nak ceritanya para sahabat berjuang bukan macam kita senang. Mereka penuh susah payah. Gali parit pula sedalam sekitar 4 meter atau 3 meter. Selebar pun 3 ke 4 meter. Dengan tangan, dengan cangkul, dengan alatan yang terlalu asas. Tetapi kesungguhan mereka pagi, petang, siang, malam berusaha keras untuk mempertahankan Islam dan juga bumi Al-Madinah. Sebab tu para sahabat dimuliakan Allah, kerana mereka lah insan terbaik selepas para nabi dan para rasul. Maka layaklah mereka digandingkan dengan semulia-mulia makhluk Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam peperangan Al-Ahzab akhirnya pakat gali parit, iaitu hari perang Al-Khandaq. Hari perang Al-Khandaq tu adalah tambahan daripada penterjemah. Dalam teks asal bahasa Arab tak ada. Memindah, mengangkut tanah dan sesungguhnya. Okey, kita baca berawal. Aku melihat junjungan Nabi SAW pada hari Ahzab, iaitu hari perang Al-Khandaq, memindah, iaitu mengangkut tanah, dan sesungguhnya debu tanah telah menutupi putih perutnya. Nabi SAW ni orangnya berkulit kemerah-merahan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya pernah tengok orang putih. Bukan orang putih lah, orang Syria. Putih kemerah-merahan. Menggiling kepala saya, tuan-tuan. Ya Allah, cantiknya. Terus saya terfikir, bagaimana agaknya wajah Nabi SAW. Lagilah ya subhanallah. Kita ni macam saya, coklat ke hitam-hitaman. Okeylah juga, cantiklah juga lah. Tuan-tuan mungkin ada yang putih ke kuning-kuningan. Nabi putih kemerah-merahan. Ada beberapa orang ahli keluarga Nabi SAW yang orang ambil gambar mereka ni berkulit putih kemerah-merahan. Ya Allah, cantiknya. Dalam pagi tadi saya baca kitab Asy-Syama'il. Nabi ni mata baginda, bulu mata Nabi ni panjang. Bukan panjang sampai nampak ngeri, tak, panjang cantik. Mata hitam pula, hitam sangat-sangat. Kemudian putih mata Nabi, putih sangat-sangat. Dan kata guru saya, iaitu semasa sebelum baginda dizahirkan sebagai Nabi akhir zaman. Kerana selepas berusia 40 tahun Nabi dizahirkan sebagai Rasul akhir zaman, Nabi banyak berjaga malam, menyebabkan putih mata Nabi tu ada merah-merah sikit sebab berjaga malam. Tapi hitam rambut Nabi, hitam mata Nabi tu hitam betul-betul. Tuan-tuan mungkin pernah tengok orang, tengok baby lah. Kalau orang matanya hitam betul, putihnya putih betul, ya Allah cantik. Nak pula kalau bulu mata panjang, putih kemerah-merahan pula kulit, ya subhanallah, jatuh hati terus tuan-tuan. Nak pula Nabi SAW, ya subhanallah. Ya Allah. Sampai disebut oleh para penyair, Nabi ni langsung tak ada aib. Para penyair kata, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Anda wahai Nabi telah diciptakan Allah langsung tak ada sebarang keaiban, cacat cela, langsung tak ada. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan anda diciptakan Tuhan berdasarkan apa yang anda hendak. Saya nak rambut macam ni ya Allah, Allah pun bagi. Saya nak muka macam ni ya Allah, warna macam ni ya Allah. Seakan-akan anda sendiri yang pilih kejadian anda yang langsung tidak ada keaiban. Dahsyat ya tuan-tuan. Dan kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, walaupun si tukang syair ini nak memuliakan Nabi, betapa Nabi ni hebat langsung tak ada aib, namun syair ini juga tidak dapat menyempurnakan keseluruhannya. Kerana kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri Rusdi, kalaulah Nabi sendiri yang memilih penciptaan diri Nabi, saya nak mata macam ni, badan macam ni, nescaya pemilihan Nabi tidak akan dapat mencapai tahap yang paling sempurna, melainkan Allah sendiri yang cipta untuk Nabi. Sebab kalau Nabi yang cipta, Nabi yang nak, saya nak muka macam ni ya Allah, saya nak tinggi macam ni, wajah macam ni, rambut macam ni, ikal mayang, tak nak lurus sangat, tak nak kelenting, tapi lurus dan berombak-ombak. Kalaulah Nabi sendiri yang pilih macam kehendak Nabi, nescaya tidak akan dapat juga mencapai tahap paling sempurna. Namun Allah sendiri yang pilih untuk Nabi, supaya Nabi sempurna dengan sebab pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Jadi dalam hadis ni Nabi tolong angkat, tolong gali sama-sama dengan para sahabat sampai debu tanah penuh menutupi perut Nabi yang berwarna putih, iaitu putih kemerah-merahan. Nabi SAW, rambut Nabi lurus dan berombak. Wajah Nabi tidak bujur, tidak bulat melampau, sebaliknya bulat dan cantik. Tapi tak bulat sangat. Sebab kalau bulat betul-betul,
Tak cantik macam muka kucing. Tidak tinggi sangat, tidak rendah sangat. Rambut Nabi sampai Nabi wafat hitam. Kata Sayyidina Anas bin Malik dalam kitab Asy-Syama'il, saya kira hanya ada 14 saja rambut dan janggut Nabi yang beruban, yang lain hitam. Nabi meninggal macam orang muda betul. Sebab kalau rambut Nabi putih macam orang kita, orang tua, tak cantik lah. Sebab nampak dah lemahnya. Tapi kalau semuanya hitam sangat, nampak macam budak sangat. Tak nampak kedewasaan. Akhirnya Allah gabungkan pada rambut Nabi hitam, menunjukkan baginda ini seorang yang muda, hebat segala-galanya, namun ada gah dengan sebab uban yang menunjukkan kedewasaan baginda. Subhanallah. Banyaklah tuan-tuan cerita pasal Nabi tak habis. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadzal nabi an-nur allazi anzaltahu rahmatan lil alamin akri ala al-habibi minas salam. Allahumma amin. Iaitu hari perang Al-Khandaq, baginda memindah, mengangkut tanah, dan sesungguhnya debu tanah telah menutupi putih perutnya. Seraya bermadah. Apa madah Nabi? Diterjemah atau tidak sini? Laula anta mahtadaina, kalau tidak kerana engkau, tiadalah kami beroleh petunjuk. Sebab kita semua dapat hidayah dengan izin Allah. Kalau tidak dengan sebab Allah, tak dapat hidayah kita. Maka minum pun tak tahu. Tengok orang yang bukan Islam, berjalan tak tahu cara. Kita nak keluar masjid ada cara, masuk tandas ada cara. Semuanya penuh etika, adab-adab yang halus yang diajar oleh Nabi kepada kita. Nak makan ada cara. Mari mana cara tu? Semuanya diajar oleh baginda Nabi. Orang yang tidak mendapat hidayah, dia ikut entam, dia ikut dia je. Dia tak ada istilah dulukan kaki kanan ke, keniang kaki kiri ke, cara begini ke, semua tak ada. Kerana tidak ada diajar kepada mereka. Nak menceritakan kalau tidak kerana Allah, tidaklah kita beroleh hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina, tiadalah kami bersedekah dan tidaklah sembahyang tunduk. Kami sembahyang pun tidak, sedekah pun tidak, kalau tidak kerana-Mu ya Allah. Kalau tidak kerana Islam dan hidayah-Mu, tak akan kami dapat tahu cara nak sujud dan bersedekah untuk-Mu ya Allah. Maka turunkanlah keheningan, iaitu ketenangan ke atas kami, dan tetapkanlah pendirian bila seteru kami hadapi. Bila musuh datang, ya Allah tetapkan kami. Jangan jadikan kami ni lari. Dalam peperangan Hunain tuan-tuan, apabila tentera Hunain, perang Hunain berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Apabila tentera Taif serang umat Islam begitu dahsyat, para sahabat pakat lari tuan-tuan. Lari kerana, bukan lari dan main-main, tapi kerana begitu teruk tujahan yang dengan anak panahnya menyebabkan para sahabat berundur ke belakang. Nabi ketika itu berada di atas seekor keldai. Nabi pula nak pacu ke depan, sehingga Sayyidina Al-Abbas pegang keldai Nabi bersama dengan seorang bapa saudara Nabi yang namanya Sayyidina Abu Sufyan. Cuma bukan Sayyidina Abu Sufyan ayah dari Sayyidina Muawiyah, orang lain. Bapa saudara Nabi ada seorang nama Sayyidina Abu Sufyan. Bukan Sayyidina Sufyan bapanya Sayyidina Muawiyah, ada dua orang. Jadi Nabi atas keldai nak ke depan, nak menentang musuh, dan kenapa para sahabat lari. Lari dalam keadaan bukan mereka lari meninggalkan Nabi, sebaliknya kerana teruknya tujahan panah yang dipanahkan oleh tentera musuh kepada mereka. Nak ceritanya keberanian Nabi SAW. Sampai Nabi kata, ana nabiyyun la kazib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya Nabi tiada dusta, saya anak kepada Abdul Muttalib. Sampai Nabi nak ke depan, dipegang keldai Nabi, sebab dua orang sahabat Nabi yang merupakan ayah saudara Nabi ni risau dengan apa yang berlaku, yang mungkin akan berlaku kepada Nabi. Nak ceritanya Nabi ni adalah manusia paling berani atas muka bumi Allah, yang mana walau baginda berserangan, baginda akan berjuang untuk menentang musuh. Subhanallah. Jadi dalam doa Nabi dalam bentuk syair ni, dalam bentuk madah ni, Nabi berkata, dan tetapkanlah pendirian bila seteru kami hadapi, bahawa mereka itu sesungguhnya telah menganiaya kami, telah menzalimi kami, iaitu dengan sebab mereka tidak mahu menerima Islam, mereka lawan Islam, mereka nak rosakkan Islam, mereka telah menzalimi kami. Dan orang yang dizalimi, doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka berkehendakkan fitnah, engganlah kami. Pun begitu ya Allah, walaupun mereka menzalimi kami, kalau mereka nak ajak kami buat maksiat, buat benda yang kau murkai, kami akan enggan, tidak akan taat kepada mereka, kerana kami hanya taat kepada-Mu ya Allah. Jadi Nabi dalam sambil gali parit tu, Nabi macam bernasyid. Sebab tu kata para ulama, kalau kita buat kerja,
Kalau buat kerja muka stres, tension, ni nyanyi sikit. Selawat ke kan, sambil ya hanana, kau laju buat kerja tu. Sebab Nabi ni masa gali parit Nabi bergerendam. Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Jadi para sahabat dengar semangat sebab Nabi bersama-sama dengan mereka. Dan Nabi bermadah bergurindam sambil-sambil menggali parit. Dan hadis ni juga tuan-tuan menunjukkan betapa seorang pemimpin dia kena sedar dia adalah kuli kepada rakyat. Walaupun Nabi bukan kuli kita, tetapi Nabi nak ajar kita, kalau kamu pemimpin, kamu kuli rakyat. Bukan rakyat kuli kamu. Bila kamu suruh mereka buat satu benda, kamu juga kena buat. Untuk menunjukkan kebersamaan kamu selaku kepimpinan. Begitu taklah semua benda kita kena turun. Kalau kita pemimpin, bukan kita ada benda kita kena arah. Ada benda kita kena tunjuk. Kita kena bersama-sama dengan rakyat. Ini mengarah je pandai. Buat tidak. Yang ni tidak diajar dalam Islam. Nabi sama-sama gali parit, Nabi sama-sama turun perang, sehingga akhirnya para sahabat merasakan Nabi ni langsung tak ada perasaan nak mengenai para sahabat, menyebabkan para sahabat sayang betul kepada Nabi. Sebab tu orang yang memimpin, kalau dia boleh duduk sama rendah dengan rakyat, dia akan disayangi oleh rakyat. Tapi kalau tidak, susahlah. Kita kena makan kangkung je lah macam tu, supaya kurang sikit harga barang. Yang lain tak ada masalah, dia pun banyak duit, kita makan kangkung berharga murah. Payahlah kalau begitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini banyak pengajaran. Antara yang kita dapat lihat tadi, bagaimana Nabi SAW sama-sama bekerja di dalam memenangkan Islam. Jadi setiap kita ni berperanan untuk menangkan Islam. Hadis ini juga menunjukkan dalam kita buat kerja kadang-kadang stres, maka tiada masalah kita bernasyid, kita bergurindam, kita bernyanyi, selagi mana lagu itu lagu yang tidaklah bermasalah, tidak bercanggah dengan syariat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Wa anhu bihi qala an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Yang bermaksud tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, iaitu kerana mentaatinya semata-mata atau ketika menghadapi musuh dalam perang, dan puasanya itu tidak melemahkannya, Allah menjauhi mukanya daripada api neraka selama 70 tahun. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya cadangkan kita buat dalam kurungan. Barang siapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, setiap berkalimah iaitu tu tuan-tuan buat kurungan. Iaitu kerana mentaatinya semata-mata atau kerana menghadapi musuh dalam perang, dan puasanya itu tidak melemahkannya. Okey, baru tutup kurungan. Sebab yang itu adalah huraian daripada penterjemah, bukan daripada teks asal hadis. Rasulullah menyatakan barang siapa yang berpuasa pada satu hari pada jalan Allah. Kemudian penterjemah penghurai, masuk jalan Allah ni iaitu pada mentaatinya ketika dia menghadapi musuh dalam peperangan, dalam keadaan puasa itu tidak melemahkannya. Jadi ini huraian daripada penterjemah. Daripada hadis ni, hanya Nabi bersabda barang siapa yang berpuasa satu hari pada fi sabilillah, Allah akan menjauhkan wajahnya daripada api neraka selama 70 tahun. 70 tahun. Selama 70 tahun mungkin maksud dia itu selama 70 tahun atau sejauh 70 tahun perjalanan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini mengajar kepada kita kelebihan berpuasa sewaktu peperangan. Puasa sunat. Orang yang dalam keadaan dihadapi musuh, dia berpuasa sunat lagi, maknanya dia betul-betul nak berjuang fi sabilillah, sampai nafsu dia pun dia nak lawan. Bukan sekadar musuh zahir, musuh diri dia juga dia nak lawan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa orang yang berpuasa, dia melawan hawa nafsu dia. Berlawan dengan hawa nafsu juga adalah satu perjuangan. Bahkan kata para ulama tasawuf, itulah jihad paling besar. Bersumberkan daripada hadis Nabi SAW, Nabi kata, raja'na
minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah pulang, iaitu daripada peperangan Tabuk, kita telah pulang dari peperangan paling kecil menuju kepada peperangan paling besar. Ada di kalangan para ulama hadis mengatakan ini bukan hadis Nabi, pun begitu ada juga para ulama mengatakan dia hadis Nabi, cuma statusnya dhaif. Pun begitu, dalam menggalakkan kita untuk melakukan kebaikan, tiada masalah hadis dhaif untuk jadikan sebagai hujah. Jadi hadis ini mengajar kita pertama tentang puasa. Dalam perang kita hadapi musuh yang angkat senjata bersama dengan kita. Dalam puasa kita sebenarnya juga bertentang, berlawan, berperang dengan hawa nafsu kita. Jadi orang yang dalam peperangan dia perang dengan dua perang, semestinya pahala dia akan lebih. Sebab dia perang musuh, dalam masa yang sama dia juga perang hawa nafsu dia. Sebab mungkin dalam perang kita tak lawan hawa nafsu, kita hanya lawan musuh. Maka orang yang berperang dengan musuh, dalam masa yang sama dia berperang dengan hawa nafsu dia dengan cara berpuasa, Allah akan menjauhkan wajahnya daripada api neraka selama 70 tahun. Lepas 70 tahun macam mana? Tidaklah bermaksud 70 tahun ni maknanya lepas 70 tahun masuk neraka, tidak. Tapi nak menceritakan Allah jauhkan dia daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maksudnya kalau nak pergi ke satu tempat tu mengambil masa 70 tahun, sejauh itulah wajahnya dan juga api neraka. Allah jauhkan sama sekali. Sebagai satu berita gembira bahawa orang yang melakukan puasa sewaktu dalam peperangan, dia tidak akan menjadi penduduk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, apa maksud Allah menjauhkan wajahnya? Adakah wajah saja dijauhkan, badan dekat dengan neraka? Ada para ulama mengatakan wajah yang dimaksudkan di sini bukan wajah saja, termasuklah dengan jasadnya sekali. Begitu ada juga ulama yang faham tak mustahil yang dijauhkan hanya wajah dan badannya tidak pula dijauhkan daripada api neraka. Wallahu alam. Tapi saya lebih cenderung dengan pendapat yang pertama yang mengatakan maksud wajah di sini adalah termasuklah jasadnya sekali. Sebab dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan satu kalimah tetapi dimaksudkan seluruh benda yang berkait dengan kalimah tersebut. Contoh dalam Al-Quran Allah Ta'ala pernah sebut kullu syai' halik illa wajhah. Semua benda akan hancur binasa melainkan hanya wajah Allah. Pertama, dalam akidah Ahlussunnah, wajah Allah bukan maksudnya Allah ada muka. Sebab mustahil Tuhan beranggota. Tapi maksud wajah di sini adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bukan hanya bukan makna yang digunakan kalimah wajah, tetapi dimasukkan keseluruhan, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan Allah tidak berwajah, tidak beranggota, tidak bertangan, tidak berkaki, sebagaimana yang diimani oleh masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kadang-kadang sebagai contoh kita biasa dengan dalam hadis Nabi kata faraka'a fasajada sajdatain. Dia pun sujud sebanyak 2 kali sujud. Dalam keadaan yang dimasukkan iaitu orang tadi melakukan sembahyang sunat sebanyak 2 rakaat. Sajada sajdatain, raka'atain, faraka'a fasajada sajdatain. Dia pun sujud sebanyak 2 kali sujud, iaitu sujud yang pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi kadang-kadang digunakan satu bahagian tapi dimaksudkan bukan sekadar sujud, tapi hendaklah dibuat dengan kedua-duanya sekali. Jadi maksud menjauhkan wajahnya daripada api neraka sebanyak 70 tahun, iaitu jasadnya seluruhnya dijauhkan daripada api neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan di antara dia dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebut oleh penterjemah, hadis ini selain daripada menceritakan kelebihan orang yang berpuasa pada suatu peperangan, sebab kalimah fi sabilillah itu merujuk ke dua peperangan pada zaman Nabi. Sebut kalimah fi sabilillah itu perang. Walaupun moga-moga harapannya bukan sekadar fi sabilillah dalam masalah perang, kita mengharapkan agak luas. Fi sabilillah apa saja benda kebaikan. Contoh kita dalam bantu orang banjir, tiba-tiba kita puasa, sambil-sambil tolong orang kerana Allah. Moga-moga ia termasuk dalam makna ni. Moga-moga kita harapnya begitu. Begitu para ulama ketika menghuraikan hadis ni menyatakan isunya perang. Tapi rahmat Allah luas. Moga-moga Allah Ta'ala turut memberikan pahala kepada orang yang membantu manusia yang sedang melakukan kerja-kerja dakwah dan amal dan kadang dia berpuasa. Moga-moga bisyarah atau berita gembira ini turut kena kepada orang tersebut.
Dan dalam masalah perang, walaupun kita disunatkan untuk berpuasa sunat sewaktu berperang, tidaklah bermaksud kita puasa walau sampai lemah. Sebab tujuan fokus kita lawan musuh. Ini sebab puasa sebenarnya agak pedang. Ana shaimun. Saya puasa terlarat. Rugi tuan-tuan. Kalau macam tu elok berbuka. Biar kita ada tenaga sebab kita nak lawan musuh. Kalau dengan sebab berpuasa sampai lembek, sampai boleh kalah tentera Islam, maka hatta kalau bulan Ramadan sekalipun hendaklah berbuka puasa. Sebab ketika itu fokus utama dia untuk memenangkan Islam. Walaupun puasa Ramadan wajib contoh, tapi dengan sebab kalau puasa Ramadan kita jadi lemah tak larat, maka ketika itu wajib kita untuk berbuka puasa demi untuk memenangkan peperangan di dalam Islam. Sebab kalau kita buka puasa ada keuzuran dan boleh qada. Tapi kalau kita puasa juga, kalah perang tadi, apa nasib Islam? Jadi bila bertembung dua kemudaratan, tak berpuasa dengan kalah Islam, maka yang lebih besar adalah kalah Islam. Hendaklah kita meraihkan perkara tersebut dengan melakukan kemudaratan yang lebih kecil, iaitu meninggalkan puasa wajib ketika itu. Kita tak perang ni tuan-tuan, jadi nak macam mana? Puasa dah sunat. Walaupun kita tak perang, kita juga dituntut puasa sunat. Semalam dalam kitab Umdatul Qari disebut, ada sepotong hadis Nabi yang Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan puasa sunat 3 hari dalam setiap bulan, kemudian dia melakukan solat duha dan dia tidak meninggalkan sembahyang witir setiap malam, apabila dia mati, dia akan diberikan pahala mati syahid. Subhanallah. Ini benda besar. Maka kita kena mengambil peluang supaya bukan sekadar kita ni semangat memperjuangkan Islam, jiwa kita sendiri dipasakkan dengan rasa keimanan dan juga peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rapat dah hampir kepada Allah, bila datang apa badai sekalipun, kita akan gagah. Sebab kita kuat dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak tangguhkan kita punya kuliah maraton kita dengan satu hadis yang terakhir untuk setakat ni. Lepas zuhur nanti kita sambung lagi. Cuma siapa yang larat ahlan wa sahlan, yang tak larat tak apalah, mungkin ada hal. Jadi kita tutup untuk sesi ni. Sebelum kita nak masuk zuhur ni, kita berhenti sebentar dengan saya sudahi dengan hadis yang terakhir pada hari ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Khalid. Wa anhu bihi qala an Zaid bin Khalidin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillahi bi khairin faqad ghaza. Yang bermaksud daripada Sayyidina Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyediakan orang yang berperang pada jalan Allah, maka sesungguhnya ia telah berperang. Contoh, kita tak sihat, nak pergi perang tak mampu. Katakan kita ada penyakit ataupun kita tak mampu berjalan dan sebagainya, atau kita ada orang buta. Ada orang nak pergi perang, tapi orang tadi tak cukup belanja. Nak pergi perang fisabilillah, nak kena beli tombak, nak kena beli itu, kena beli ini, nak kena beli macam-macam peralatan perang. Orang tu orang miskin, kerajaan pula tak cukup duit nak support, katakan. Maka barang siapa yang dia menjadi penyumbang untuk melengkapkan alat perang seseorang prajurit, walaupun yang melengkapkan itu tak dapat ikut serta perang, oleh kerana dia adalah sebab kepada seseorang mampu untuk berperang, Allah tak lupa jasa orang tadi, dia pun dapat pahala perang. Subhanallah. Kadang-kadang contoh dalam peperangan, peperangan itu tidak mewajibkan kita semua pergi perang. Sebab perang itu masih lagi fardu kifayah contoh. Jadi dalam timbul satu peperangan, ada umat Islam, sebahagian yang perang, sebahagian yang tak pergi perang, dalam keadaan tidak wajib ke atas semua orang untuk pergi perang. Maka yang tak pergi perang, dia support orang yang nak berperang. Maka orang yang membantu menyelesaikan segala kelengkapan dan perbelanjaan orang yang berjuang fisabilillah, maka orang yang melengkapkan tadi turut mendapat pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi seterusnya, dan barang siapa yang mengurus orang yang berperang
Dan barang siapa yang mengurus orang yang berperang pada jalan Allah dengan kebaikan, maka sesungguhnya telah berperang ia. Cuma tuan-tuan perlu difahami maksud waman khalafa ghaziyan fi sabilillah yang diterjemahkan di sini dengan dan barang siapa yang mengurus orang yang berperang, iaitu mengurus keperluan orang yang berperang. Dia pergi perang, keluarga dia ditinggal. Siapa nak mengurus keluarga dia? Kita bantu keluarga orang yang pergi perang, kita pun dapat pahala perang. Itu maksud orang yang mengurus orang yang berperang. Sebab yang mula-mula tadi Nabi kata dia menyelesaikan perbelanjaan orang yang nak pergi perang tu. Yang kedua, bila orang tu nak pergi perang, kadang-kadang dia ada kebun, kadang-kadang dia ada isteri, dia ada anak-anak. Mungkin dia tak sempat nak menguruskan, dia tak sempat nak upah orang tolong urus. Kita yang tak pergi perang tolong uruskan. Bagi makan kepada anak dia, bantu tengok-tengokkan kebun dia, maka ketika itu kita juga dianggap sebagai orang yang berperang fisabilillah, kerana kita melakukan perbuatan yang membuatkan kemudahan kepada orang yang sedang berjuang fisabilillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang ke-135 ini mengajar kepada kita jangan berhenti daripada terus tamak melakukan kebaikan. Kamu boleh buat sendiri, teruskan. Kalau kamu tak mampu, jangan halang diri kamu untuk bantu orang yang mampu. Ada orang nak buat kebaikan, kita mampu juga buat, maka bersegera berlumba-lumba dalam buat kebaikan. Kalau kebaikan tu kita tak mampu nak buat, ada orang nak pergi perang, kita nak perang tak mampu, jangan kita putuskan saya nak buat macam mana, tak ada pergi perang, tak apalah, Allah Maha mengetahui. Yang itu bukan sikap orang Islam. Dia akan fikir macam mana cara dia dapat pahala juga, iaitu dia tolong orang nak pergi perang, supaya dia juga ada saham di dalam memberikan bantuan kepada orang yang mahu melakukan kebaikan fi sabilillah. Hadis ini juga mengajar kepada kita supaya mengambil berat akan keperluan orang yang berjuang fi sabilillah. Sebab kadang-kadang orang pergi perang, ditinggalkan isteri, tinggalkan anak-anak. Siapa nak uruskan anak-anak dia? Kalau kebetulan pergi perang meninggal dunia pula macam mana? Maka hadis ini menggalakkan kita untuk apabila ada orang telah menguruskan tanggungjawab kita, maka dia punya tanggungjawab kita bantu pula. Dan ini yang berlaku dalam tradisi masyarakat kita satu ketika dahulu. Contoh, kita nak mengajar anak-anak kita baca Quran secara jelas, kita tak pandai. Akhirnya kita hantar anak-anak kita ke tok guru pondok, ke tok guru baca Quran, mengajar. Anak kita hantar. Jiran pun hantar anak dia. Menyebabkan tok guru tadi masa dia mengajar anak-anak kita semua, habis dia nak makan macam mana? Dia ada kebun, siapa nak urus kebun dia? Menyebabkan tuan-tuan menjadi tradisi orang dulu. Hatta di Mesir sekalipun, satu kampung akan selesaikan tanggungjawab tok guru tadi. Menyebabkan kalau di Mesir tuan-tuan, kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, kalau di kampung Mesir, yang paling kaya adalah tok guru mengajar Quran. Semua benda yang ada di rumah orang mesti ada kat rumah dia. Sebab setiap orang kampung, bila dia dah letakkan, dia minta jasa baik tuan guru tadi untuk mengajar anak dia baca Quran contoh, maka segala keperluan tok guru tadi dia akan settlekan. Bila beli minyak, kita beli minyak dua. Satu untuk kita, satu untuk tok guru. Orang lain pun beli minyak, satu untuk saya, satu untuk tok guru. Menyebabkan akhirnya yang paling kaya di kampung tu tok guru itulah. Sebab semua minyak orang kampung mesti ada kat rumah dia. Kalau orang kampung tu ada katakan 10 keluarga, orang kampung tu ada 10, setiap seorang satu minyak. Tapi di rumah tok guru ada 10 minyak. Kalau beli baju raya, kita beli baju kita, tok guru pun kita beli baju dia juga. Menyebabkan tok guru mengajar Quran di satu kampung di Mesir satu ketika dahulu, fokus pagi petang malam dia mengajar orang, dia tak fikir dah makan minum dia sebab orang kampung bantu. Jadi sikap saling membantu inilah menyebabkan akhirnya kebaikan yang kita inginkan dapat tercapai. Bayangkan kalau kita hantar anak kita ke tok guru tapi makan minum tok guru tu kita tak jaga. Pandailah Allah kan maha, saya hantar anak tapi itulah saya pun tak pernah duit ni. Tak apa tok Muhammad, Allah Taala akan maha bagi rezeki ni, pandailah Tuhan bagi rezeki. Itu yakin. Menyebabkan tok guru tu yakin 2-3 hari, yakin sungguh tak ada duit. Menyebabkan dia pun terpaksa tak mengajar anak orang, dia pun kena bekerja. Siapa yang rugi? Orang kampung. Anak-anak tak dapat belajar Al-Quran. Jadi menyebabkan konsep ini diambil pada hadis yang ke-135, kita bantu orang yang nak buat kebaikan, kita juga menguruskan segala keperluan orang yang mahu melakukan kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah pada benda yang baik dan pada benda yang berusul ketakwaan.
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong pula pada perkara dosa dan pada benda-benda yang bersifat permusuhan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada hari yang baik, hari Maulidur Rasul, berdasarkan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Walaupun hari ini juga kalau kira-kiranya hari kewafatan Nabi, tapi kita tak nak cerita pasal wafat Nabi. Sebab kita nak cerita benda yang menggembirakan. Benda sedih kita tak nak cerita. Walaupun pada hakikatnya hari ini juga hari kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebut oleh para ulama sejarah. Tapi para ulama basyiru, berceritalah benda gembira, wala tunafiru. Jangan cerita benda menyebabkan orang sedih, orang nak jauh. Kita cerita benda yang menggembirakan, walaupun di hati kita tersemat rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga barakah pada hari ini kita belajar 2-3 hadis. Dengan kita mengupas beberapa pengajaran, akan menyebabkan kita semakin mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis pembacaan hadis, majlis yang paling saya minati tuan-tuan. Kerana dalam majlis seperti inilah mulut kita tak kering-kering mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai seminit lagi sallallahu alaihi wasallam, dan menyebabkan kita sentiasa berselawat kepada baginda Nabi. Allah Taala dalam maafkan saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat ke atas saya sekali, Allah berselawat pula ke atas orang tadi sebanyak 10 kali. Besarnya baginda Nabi di sisi Allah Ta'ala, sehingga segala benda yang berkaitan dengan Nabi semuanya dimuliakan oleh Allah. Ahlul hadisi humu ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang belajar hadis, mereka ahli keluarga Nabi. Sekalipun mereka tak bersahabat dengan jasad Nabi, mereka bersahabat dengan nafas-nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguhkan dahulu pertemuan kita, pembacaan kitab ini insya-Allah, untuk kita bersedia untuk solat zuhur berjemaah insya-Allah. Dan siapa yang ada kelapangan, kita akan sambung lagi hadis yang ke-136 sampailah pada sekitar pukul 3 nanti. Kita akan berhenti insya-Allah untuk untuk berehat, dan kita akan bertemu lagi di minggu hadapan setiap hari Isnin sampailah Allah izinkan kita khatam kitab yang mengandungi 297 hadis Rasulullah yang dipetik daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kita sama-sama tangguhkan majlis kita untuk sesi pagi ini dengan sama-sama kita berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang baik, seusai majlis yang baik, majlis pembacaan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.